Berita Al-Hijrah 7 Rejab 19 Februari, sekolah dibuka secara berperingkat bermula 1 Mac. Juga Bumitra mohon pertimbang pemberian vaksin COVID-19 kepada jemaah haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi. Murid prasekolah tahun 1 dan 2 di seluruh negara akan kembali ke sekolah bermula 1 Mac ini. Ia kemudian akan dibuka kepada murid tahun 3, 4, 5 dan 6 pada 8 Mac ini. Perkara itu diumumkan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin pada sidang media yang diadakan secara maya. Seperti yang mana yang kita tahu, anak-anak ini sebelum ini tahun lepas jumlah hari mereka bersekolah secara bersemuka adalah amat terhad. Oleh yang demikian, bagi membolehkan anak-anak ini membiasakan diri dengan SOP di sekolah, khususnya anak-anak yang baru masuk ke tahun 1 sebagai contoh, maka KPM telah membuat keputusan supaya murid prasekolah, murid tahun 1 dan murid tahun 2 akan ke sekolah terlebih dahulu. Bagi sekolah menengah pula, mereka akan kembali ke sekolah pada 4 April melibatkan kumpulan A iaitu di Johor, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Manakala kumpulan B pada 5 April. Beliau juga mengumumkan bahawa sekolah swasta secara umum adalah mengikuti jadual sekolah kerajaan. Sementara itu, pelajar College Vocational bagi sijil Vocational tahun 1 semester 2 dan Diploma Vocational Malaysia tahun 1 semester 2 bermula 1 Mac ini. Malaysia dijangka mula menikmati teknologi 5G secara berperingkat menjelang akhir tahun ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata Malaysia bakal menjadi negara di rantau ini yang membina ekosistem 5G menggunakan internet dan perkhidmatan awan dalam masa sebenar untuk membolehkan maklumat dikongsi serta-merta. Teknologi 5G ini merupakan satu game changer kerana akan wujud lebih banyak perkhidmatan pintar yang membawa kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat. Hal inilah kerana 5G bukan sahaja sekadar menjanjikan capaian internet yang lebih laju, tetapi lebih penting dari itu ialah ia memungkinkan pelbagai aplikasi penting berada dalam genggaman pengguna, termasuk aplikasi-aplikasi pemantauan kesihatan bagi pesakit-pesakit kronik, bantuan kecemasan pintar dan aplikasi-aplikasi khas bagi warga emas yang tinggal bersendirian. Beliau berkata demikian ketika melancarkan My Digital dan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia secara maya. Tambah Tan Sri Muhyiddin, semua syarikat telekomunikasi berlesen dijangka mendapat akses infrastruktur samarata dalam memasarkan perkhidmatan 5G kepada pelanggan. Sementara itu, selaras dengan perkembangan penguasaan ekonomi digital di Malaysia, keselamatan cyber turut menjadi keutamaan kerajaan untuk mengelak ancaman cyber di masa akan datang. Projek Perumahan Rakyat PPR akan dijenamakan semula sebagai Rumah Malaysia bagi mengatasi masalah kediaman tidak berpenghuni. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamaruddin berkata pihaknya turut menetapkan syarat bahawa pemohon yang layak perlu memasuki rumah itu dalam tempoh 3 bulan selepas permohonan diluluskan. Dan kita beri mereka tempoh masa 2 tahun untuk membuat permohonan ke bank, untuk pengurusan bank dan sebagainya. Kalau 2 tahun mereka masih lagi gagal, kita akan kita tengoklah sebab-sebabnya dan kita akan memberikan mereka lanjutan masa lagi 1 tahun. Ya. Tapi kita juga faham ada kategori orang yang miskin yang macam mana pun tidak akan dapat memiliki rumah, ada, ya. Jadi yang itu juga kita akan ambil kira untuk memberikan pengecualian kepada mereka untuk mereka dapat tinggal di rumah.
Keluasan lantai rumah Malaysia katanya tidak boleh kurang daripada ukuran 83.61 meter persegi selain kadar sewa diselaraskan di seluruh negara. Sebanyak 11 projek rumah Malaysia akan dibangunkan di seluruh negara membabitkan 4,120 unit kediaman dengan 3 daripadanya di Johor bermula tahun ini. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan kunci rumah Taman Sri Mulik Perdana Fasa 1 dan PPR Taman Perling. Pada majlis berkenaan, sebanyak 160 unit rumah kediaman dan 8 unit kedai di Taman Sri Mulik Perdana serta 525 PPR Taman Perling diberikan kepada penerima yang layak. Sementara itu, Rumah Malaysia akan mempunyai keluasan 900 kaki persegi berbanding 700 kaki persegi PPR ketika ini selain dilengkapi pelbagai fasiliti bagi mewujudkan persekitaran sihat selain penubuhan jawatankuasa penduduk yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan keselamatan. Presiden Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumiputera Malaysia, Bumitra, Harun Kesiamu berharap pembahagian vaksin COVID-19 dapat diberikan kepada bakal jemaah haji dan umrah sekurang-kurangnya pada fasa kedua program imunisasi kebangsaan COVID-19 yang bermula April ini. Permohonan itu katanya telah dikemukakan kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK hari ini. Jelas beliau, cadangan itu dikemukakan kerana terdapat kemungkinan bahawa imunisasi tersebut bakal menjadi syarat yang dikenakan oleh negara berkaitan termasuklah Arab Saudi bagi kemasukan pelawat asing yang ingin memasuki negara terbabit. Kami berpendapat bahawa semua negara yang mengutamakan keselamatan akan mewajibkan setiap pengunjung ke negara mereka divaksinasikan. Justru itu, kami sarankan kepada kerajaan kita supaya memperuntukkan peratusan tertentu pada fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan kepada peserta yang hendak mengerjakan haji, umrah. Mengulas mengenai sektor pelancongan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 ketika ini, beliau berpandangan pengambilan vaksin COVID-19 akan menjadi syarat utama untuk sebarang perjalanan dalam dan luar negara. Tambah Harun, kerajaan Arab Saudi dijangka membenarkan pelaksanaan umrah untuk jamaah luar negara selepas Ogos tahun ini, ketika kebanyakan negara rancak menjalankan program imunisasi secara besar-besaran. Justru beliau meminta umat Islam supaya bersabar dan menunggu pengumuman rasmi oleh kerajaan berhubung prosedur pelaksanaan haji pada tahun ini dan tidak teragak-agak untuk mendapatkan akses kepada vaksin COVID-19 sebagaimana disaran kerajaan. Majlis akad nikah di masjid-masjid di wilayah persekutuan yang tertakluk kepada Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat PKPB dibenarkan dengan kehadiran tidak lebih 30 orang. Itu pun tertakluk kepada keluasan Dewan Solat Utama Masjid. Selain itu, ketetapan terbaru itu turut mewajibkan amalan penjarakan fizikal 1.5 meter antara individu. Selain ketetapan itu, tazkirah dan zikir munajat selepas solat maghrib hingga isyak di semua masjid, surau Jumaat dan surau di wilayah persekutuan turut dibenarkan secara berselang-seli dengan menghadkan bilangan jemaah kepada 50%, kapasiti Dewan Solat Utama serta penjarakan fizikal 1.5 meter. Selain itu, kuliah subuh juga dibenarkan tidak lebih setengah jam dengan penjarakan fizikal yang sama. Menurut Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail, berdasarkan perkembangan terkini serta perkenan yang di-Pertuan Agong, Jawi membuat ketetapan membenarkan pelaksanaan aktiviti pengimarahan masjid, surau Jumaat dan surau di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB di wilayah-wilayah persekutuan. Solat hajat, bacaan Yasin, doa munajat dan tahlil setiap malam Jumaat juga diadakan dengan penjarakan fizikal 1.5 meter. Turut dibolehkan solat hajat selepas maghrib pada setiap malam dan selepas solat Jumaat dengan jarak fizikal sama. Pun begitu, jelas Datuk Muhammad Ajib, bilangan jemaah dan ketetapan lain di semua masjid, surau Jumaat dan surau di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan PKP masih tertakluk dengan ketetapan yang dilaksanakan sebelum ini.
Pengasas Sugarbook direman 7 hari bermula semalam bagi membantu siasatan berhubung dakwaan. Aplikasi itu digunakan sebagai platform mencari perempuan simpanan. Perintah reman itu dibenarkan Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Datuk Nordin Badarudin terhadap lelaki berusia 34 tahun itu pada prosiding semakan permohonan yang bermula jam 10.26 pagi tadi. Permohonan semakan itu dikemukakan oleh pengarah pendakwaan Selangor Muhammad Iskandar Ahmad dan timbalan pendakwa raya Syukur Abu Bakar. Pengasas Sugarbook itu direman bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 505-B, Seksyen 372-1-D dan Seksyen 372B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Warga tempatan berasal dari Minden, Gelugur, Pulau Pinang itu diwakili 3 peguam iaitu Fong Cheng Leong, T. Shashidevan dan Lau Li Kun. Semalam Mahkamah Tinggi menolak permohonan polis untuk menahan reman lelaki itu bagi membantu siasatan kes terbabit memandangkan dia memberi aku janji untuk memberikan kerjasama kepada polis. Media turut melaporkan lelaki itu ditahan di sebuah kondominium di Kuala Lumpur pada jam 4.30 petang kemarin. Seorang pemandu lori simen bakal berdepan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan atas pertuduhan membunuh anak perempuan tirinya berusia 4 tahun. Tertuduh Abu Hassan Darus, 30 tahun, dengan niat telah melakukan perbuatan membunuh hingga menyebabkan kematian ke atas anak perempuan tirinya pada 1 Februari lalu antara jam 3 hingga 5 petang di sebuah rumah di Kampung Halacara Baru, Londah, Gemas. Tertuduh yang tidak diwakili peguam didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Dia hanya mengangguk tanda faham selepas pertuduhan dibacakan dan tiada sebarang pengakuan direkodkan. Sebelum ini media melaporkan Hila, seorang lelaki membawa anak tirinya ke klinik kerana mengalami kekejangan terbongkar selepas dia disyaki mendera kanak-kanak tersebut sehingga maut. Difahamkan mangsa tinggal di rumah sewa bersama ibu, bapa tiri dan seorang abangnya. Dia ditahan pada 9 Februari lalu kira-kira jam 10 malam di hadapan balai polis ketika menunggu isteri dan seorang lagi anak tirinya berumur 9 tahun yang dipanggil untuk memberi keterangan. Magistrate Tan Chai Wei menetapkan sebutan semula kes pada 25 Mac depan bagi menunggu laporan kimia dan bedah siasat. Tindakan licik sindiket pengedaran dadah di Pulau Pinang yang mencampurkan dadah dengan jus minuman akhirnya terbongkar. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Sofian Santong berkata siasatan mendapati sindiket terbabit menjadikan kondominium mewah di Jelutong, Pulau Pinang sebagai makmal mini memproses dadah sebelum menghantar bekalan dadah kepada pelanggan. Makmal ini digunakan sebagai tempat untuk membuat campuran dadah yang akan dijadikan sebagai jus minuman yang terdiri daripada pelbagai perisa. Seperti mana kita lihat di hadapan ada yang di-tagging dengan color-color tertentu yang menunjukkan perisa. Contohnya warna oranye merupakan perisa oranye, warna purple perisa anggur. Jadi campuran-campuran ini dibuat bagi tujuan edaran dan kegunaan permintaan di pasaran. Turut ditahan sepasang kekasih di dalam kondominium terbabit. Pemeriksaan lanjut menemukan pelbagai jenis dadah MDMA, ketamin, pil ekstasi dan pil Aramin 5 yang dianggarkan bernilai RM77,318. ACP Sofian berkata kegiatan pengedaran dilakukan suspek lelaki berusia 20 tahun yang bertindak sebagai runner selepas menerima arahan menerusi aplikasi WeChat. Sindiket berkenaan dipercayai mula beroperasi sejak Januari lalu dan rumah itu disewa oleh abang suspek. Kedua-dua suspek direman 6 hari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Polis dalam pada itu sedang mengesan seorang lagi lelaki yang bertindak memproses dan membungkus dadah di rumah berkenaan dan rangkaian sindiket terbabit termasuk abang kepada suspek. Berehat seketika, selepas ini kaut hasil samun RM60,000 sebulan.
Baik, masih bersama Berita Al-Hijrah. Kaut untung mudah antara 50 hingga 60 ribu ringgit sebulan. Pendapatan lumayan itu menjadi dorongan kepada 3 penjenayah untuk aktif melakukan kegiatan meragut gelang dan rantai emas di sekitar ibu negara. Namun hasil laporan yang dibuat mangsa ragut selain intipan polis, 2 suspek berjaya diberkas di Gombak, Selangor. Hasil penahanan itu membawa kepada penemuan 4 motosikal yang digunakan bagi menjalankan kegiatan jenayah mereka. Turut ditemui 2 buah kenderaan jenis Honda dan Velfire yang dibeli menggunakan hasil jenayah terbabit. 300 cases, dia dah mengaku. Yalah, you can imagine 300 plus cases. So kalau saya kata tadi, pendapatan dia 50 to 60,000 per month is logic lah. Siasatan polis juga mendapati suspek juga membuka perniagaan ayam goreng dan vape bagi mengaburi mata pihak berkuasa dan orang ramai dari mengetahui kegiatan mereka. Polis kini sedang mengesan suspek ketiga dikenali sebagai Angah. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai suspek diminta menghubungi balai polis berdekatan. Dengan penangkapan itu, polis yakin dapat menyelesaikan kira-kira 300 kes berkaitan dengan kumpulan Ayui Gombak berkenaan. Siasatan mendapati suspek aktif melakukan jenayah itu sejak 2018. Selangor menunjukkan penurunan kes positif baru COVID-19 hari ini iaitu 978 kes berbanding sebelum ini yang konsisten merekodkan 4 angka. Sementara itu, kes sembuh masih mengatasi kes baru iaitu 4,889 manakala kes baru 2,936 kes. Peningkatan kes baru itu menjadikan jumlah kumulatif COVID-19 sebanyak 277,811 kes, manakala kes sembuh pula meningkat kepada 239,971 kes. 13 kematian baru direkodkan dan menjadikan jumlah kematian akibat wabak itu meningkat kepada 1,043 kes. Sementara itu, 220 pesakit sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU dan 104 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Menyedari semakin ramai yang terhimpit dengan kesukaran akibat penularan pandemik COVID-19, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) Malaysia mempertingkatkan usaha untuk meringankan beban mereka yang terkesan menerusi misi Ummah Bantu Ummah. Bukan sahaja untuk golongan miskin bandar, kali ini pesawah, petani dan nelayan disantuni di Sekincan, Sungai Besar dan Sabak Bernam. Seluas sawah padi terbentang, seluas amanah digalas MAPIM untuk ummah. Bertempat di Ummah Central Warehouse, segala aset dan kenderaan misi dikumpulkan. Selesai taklimat dan bacaan doa, majlis pelepasan disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM Malaysia, Dr. Sani Arabi Al-Kahiri. Dalam suasana perintah kawalan pergerakan, konvoi MAPIM membawa lebih 500 kotak bantuan makanan serta peralatan lain seperti tilam, bantal, selimut tebal, 715 karton air minuman dan kelengkapan solat. Bukan mudah untuk bergerak dalam musim PKP ketika ini. Namun, selepas kebenaran diperolehi MAPIM dibantu Angkatan Pertahanan Awam APM mempermudah misi ummah ini, termasuk bagi menempuhi beberapa sekatan jalan raya merentasi daerah. Perjalanan selama 3 jam tidak terasa apabila melihat keindahan sawah padi menyambut pasukan aktivis yang menggalas tanggungjawab menyampaikan infak kepada golongan sasaran di Sabak Bernam. Setiap asnaf yang disenaraikan untuk agihan bantuan oleh MAPIM ini telah diselaraskan daripada maklumat yang diberikan oleh wakil-wakil ketua kampung setelah menyemak latar belakang penerima. Bagi hari pertama misi, terletak usang milik seorang wanita ini antara yang disantuni. Melangkah masuk ke rumah milik Nur Dazila Daud yang berusia 32 tahun di Kampung Banting. Rumah ini dihuni bersama 3 anak lelakinya mencetuskan hibah di jiwa aktivis. Membesarkan 3 orang anak berusia 10 dan 5 tahun serta 9 bulan tanpa seorang suami adalah satu tanggungjawab yang besar. Kehadiran aktivis MAPIM diketuai Faris Hussein disambut penuh ceria walau keadaan rumah
dalam penuh kedaifan. Kak lebih faham kesusahan kak berbanding saya, tapi kami main ni kak ni pun sebab Allah izin main. Tak pernah kak pun tak pernah tahu kami ada. Kami pun tak pernah tahu kak ada anak-anak comel tu. Dalam memikul tugas harian mencari rezeki keluarga dan menjaga anak-anak kecil, beliau tidak lupa kepentingan pelajaran untuk masa depan anak-anak dan memastikan mereka tidak tercicir dengan pembelajaran dari rumah. Selain Azila, kunjungan dari rumah ke rumah juga dilakukan termasuk mereka yang bukan beragama Islam. Bagi Uncle Ling Kim, sempena Tahun Baru Cina, beliau sedih mengenangkan nasib kerana waktu susah kini tiada kawan sudi menghadirkan diri. Kadang-kadang kawan anak mari. Kawan dan mari. Macam-macam kawan lah. Yang ni ada Melayu ada. Sumbangan penyumbang MAPIM ini diharap dapat meringankan kepayahan yang dihadapi. 1000 rencam kisah duka golongan yang mendamparkan bantuan insan akan kami paparkan lagi dalam misi Ummah Bantu Ummah. Walaupun nilainya kecil namun tetap berharga buat mereka yang benar-benar terjejas akibat pandemik COVID-19, inisiatif Jom Isi Minyak Percuma oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Slim River mendapat sambutan hangat penduduk di mana ia memanfaatkan kira-kira 250 penunggang motosikal. Menurut Adun Slim River, Muhammad Zaidi Aziz, petrol percuma pada program Jurong Kali diadakan ini adalah untuk motosikal berkapasiti bawah 150cc. Selain petrol percuma, Muhammad Zaidi turut menyumbang 50 kampit beras 5 kg kepada 50 penunggang motosikal terawal di stesen minyak berkenaan. Kesan kepada pandemik ini, ramai masyarakat yang datang ke pejabat saya lah. Yang mengadu mereka tak mampu untuk beli barang harian pun ada. Kemudiannya mereka sudah tak ada punya pekerjaan, jadi hilang mata pencarian. Jadi saya terfikir bincang dengan staf dan juga kawan-kawan apa benda yang kita boleh sampaikan, terutamanya kepada yang ke bawah. Sebab diorang nak datang ke pejabat apa semua kadang masalah. Tapi yang saya nampak benda yang satu ialah minyak lah. Sebab minyak ni dah jadi macam keperluan. Ada yang sanggup datang seawal 8.30 pagi walaupun program hanya bermula 1 jam kemudiannya. Ni pun saya melalui status kawan. Dia promote. Saya tekan status dia, keluar minyak percuma Petron. Berapa hari bulan sekian. Itu yang saya datang awal-awal pagi. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang memberi bantuan ni, dipanjangkan umur, murah rezeki kan, tambah amal ibadat dia. Dan berikut saksikan paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Selepas ini, salji jadi tarikan di Pergunungan Tabuk. Setiap pengguna bukan saja perlu memastikan makanan atau minuman yang diambil itu halal tetapi selamat selaras konsep halalan thayyiban. Ini termasuklah pengambilan suplemen yang perlu dipastikan bebas dari bahan terlarang dan berbahaya. Dalam konteks pengambilan makanan tambahan, tanggungjawab tidak terletak kepada pengguna semata-mata, malah pengusaha juga berperanan dalam memastikan produk keluaran mereka selamat. Aspek inilah yang dititikberatkan syarikat FR Kasih Marketing Sedang Berhad demi keselamatan pengguna. Ujian-ujian seperti dari SIRIM, Pusat Racun Negara, ini amat penting pada semua produk yang dikeluarkan oleh semua pengusaha-pengusaha lah. Sebab dari situ timbul bentuk kepercayaan pada orang ramai untuk membeli produk-produk. Sama ada produk-produk itu ada steroid, ada bahan-bahan berat, metal panggil seperti raksa ke, pelambam ke, dan juga ada bahan-bahan yang mengandungi bahan-bahan Cytophil. Berpengalaman luas dalam penghasilan produk kesihatan dan kecantikan, FR Kasih Marketing sentiasa komited menjalankan ujian dan kajian di badan-badan berautoriti sama ada di dalam maupun luar negara.
Baru-baru ini produk minuman tambahan keluaran Beauty Kasih iaitu Arjuna Kasih dan Manja Kasih telah menjalani ujian di Australia Laboratory Services ALS Singapura dan disahkan bebas dari bahan berbahaya dan logam berat. Ujian sama telah dijalankan di ALS Malaysia, Siring Malaysia dan Pusat Racun Negara. Ia turut mendapat sijil halal JAKIM dan kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Arjuna Kasih khusus untuk kaum Adam mengandungi ekstrak ginkgo biloba, ashwagandha, tunggat ali dan katuaba yang dapat membekalkan tenaga. Manakala Manja Kasih dirumus dari Majakani dan Garcinia Cambogia yang baik untuk kesihatan wanita. Untuk sebarang pertanyaan dan tempahan, hubungi talian tertera atau layari Instagram dan Facebook Kasih HQ. Misi penjelajah yang dipanggil Perseverance yang dinaungi Agensi Pentadbiran Angkasa Lepas dan Aeronautik Kebangsaan NASA selamat mendarat di planet Marikh sekitar 4.55 pagi tadi waktu Malaysia. Perseverance akan kekal berada di Marikh selepas 7 bulan mengharungi penerbangan di angkasa. Setakat ini, kesemua 3 misi ke Marikh telah berjaya tiba di planet keempat paling jauh dari matahari itu, masing-masing dari Emirat Arab Bersatu, China dan Amerika Syarikat. Debaran dirasai kurang setengah jam di Makmal Jet Propulsion atau JPL dengan suasana senyap dan sunyi sebelum pengumuman pendaratan itu dibuat. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Perseverance disasar mendarat di lokasi yang telah ditetapkan iaitu di dalam kawah Jezero, namun sejauh mana ia berjaya menepati lokasi berkenaan tidak dapat dipastikan. Dan sebaik sahaja menerima isyarat penjelajah itu mendarat, ia tidak lama kemudian menghantar gambar pertamanya di atas permukaan planet itu. Perkembangan mengenai pergerakan Perseverance boleh diikuti menerusi laman Twitter NASA's Perseverance Mars Rover. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dan Naib Presiden Kamala Harris antara yang terawal menghubungi pihak NASA mengucapkan tahniah. Pergunungan Tabuk di Arab Saudi dipenuhi ais selepas hujan salji dilaporkan melanda kawasan itu pagi semalam. Situasi itu menggemparkan penduduk selain menyifatkan ia sebagai fenomena yang luar biasa. Arab News menerusi perkongsian seorang pengguna Twitter memaparkan kegembiraan penduduk menyambut kehadiran salji berkenaan. Tular juga di media sosial sekumpulan unta yang diselimuti ais ketika waktu malam. Salji dilaporkan menutupi 3 puncak pergunungan di Tabuk, Jabal Ala, Jabal Al-Lawas dan Jabal Ad-Dahir. Hujan salji di kawasan pergunungan Tabuk kebiasaannya menarik minat pelancong tempatan, namun ekoran pandemik COVID-19, bilangan pelancong dijangka berkurangan. Sementara itu, pakar cuaca menjangkakan suhu di kawasan utara Arab Saudi kemungkinan akan jauh lebih dingin. Antara kawasan lain yang dijangka mengalami suhu sejuk ekstrim seperti di Riyadh, Makkah dan Madinah. Di Texas, Amerika Syarikat pula sekurang-kurangnya 40 orang maut akibat cuaca sejuk melampau yang melanda. Kematian yang direkodkan turut berpunca akibat terputusnya bekalan elektrik sekaligus membuatkan alat pemanas gagal berfungsi. Dalam satu kejadian malam semalam waktu tempatan, petugas bomba berdepan kesukaran memadam api ketika cuaca sejuk apabila pili air yang hendak digunakan membeku. Lebih mengejutkan ketika wawancara diadakan oleh wartawan ke atas petugas bomba, struktur bangunan yang sedang marak terbakar runtuh tiba-tiba. Setakat semalam, kira-kira 800 sistem perairan awam berdepan gangguan dan memberi kesan kepada 13 juta penduduk setempat. Ratusan ribu kediaman lagi masih berdepan masalah gangguan bekalan elektrik ketika cuaca sejuk melampau ini melanda. Baik, sekian berita Al Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Saya Adi Rahman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.